Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita sambung bacaan kitab kita pada muka surat 89. Pada muka surat 89. Pada muka surat 89 di bawah bab berkaitan dengan al-lisan ataupun lidah. Kita baca tengok apa yang disebut oleh al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jumpa tuan-tuan, muka surat 89. Lidah. Lidah bahasa Arab lisan. Lisan tu maksudnya lidah. Kita pun guna perkataan lisan dalam bahasa Melayu. Kan? Lisan juga telah dimelayukan. Wa ammal lisan fa innama khuliqa laka litukthira bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك فإذا استعملته لغير ما خلق لك فقد كفرت بنعمة الله وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Kita berhenti dahulu di situ. Apa maksud dia? Dia kata wa ammal lisan, dan adapun lidah, anggota lidah, fa innama khuliqa lak, sesungguhnya lidah itu diciptakan untuk kamu, litukthira bih, untuk kamu memperbanyakkan zikrullah, zikir. Salah satu daripada fungsi ataupun tujuan penciptaan lidah adalah untuk kita memperbanyakkan zikrullah wa tilawata kitabih. Yang kedua, kata al-Imam Al-Ghazali, untuk membaca kitabnya. Yakni peranan ataupun tujuan Allah menciptakan lidah untuk kita adalah untuk kita memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran, wa turshida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqih, dan juga kita menyampaikan nasihat ataupun pesanan, pengajaran, ilmu ataupun kata-kata yang baik. Wa turshida bihi khalqallah. Ini selaras dengan perintah Al-Quran, wa tawassaw bil haqq, iaitu hendaklah kita saling nasihat menasihati, berpesan antara satu sama lain dengan apa? Al-haqq, dengan kebenaran. Jadi kita sebagai manusia ni wajib bercakap dengan lidah yang diberikan oleh Allah ini untuk apa? Menyatakan al-haqq ataupun melakukan dakwah ataupun memberikan nasihat. Sebab itu hukum memberikan nasihat, teguran ataupun kita katakan pesan dengan kebaikan ini wajib.
Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa idhistan sahaka fansahlah, apabila kamu diminta untuk memberikan nasihat ataupun teguran, wajib untuk kamu menyatakan ataupun memberikan nasihat. Dan dalam agama memang sifatnya begitu. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kan? Kemudian sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi walil mu'minin wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin umat Islam dan untuk umat Islam secara keseluruhannya. Sebab itu tuan-tuan, tanggungjawab bercakap perkara yang baik, bercakap perkara yang benar, bercakap perkara yang bermanfaat ini merupakan tanggungjawab, satu kefarduan, kewajipan ke atas kita. Bercakaplah sesuatu yang baik dan bermanfaat sesuai dengan kadar kemampuan kita. Setakat mana yang kita tahu, setakat mana yang kita faham, setakat mana ilmu kita, sampaikan. Cakap. Mungkin bukan kepada awam macam saya buat ni, pada orang ramai, mungkin kepada jiran tetangga, anak isteri, adik-beradik, kaum keluarga, kan? Ini merupakan tanggungjawab kita. Sebab Allah Azza wa Jal akan bertanya tentang apa yang kita lakukan dengan lidah kita. Jadi apa yang kita gunakan selama ini, sepanjang masa kita itu, dengan lidah kita itu, apa yang kita buat? Ini soalan yang besar. Apa yang kita habiskan? Sebab saya pasti setiap daripada kita, dia mulakan hidupnya pada pagi tadi dengan dia menggerakkan lidah dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia baca dengan lidah dia. Kemudian dia masuk bilik ayat, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian dia masuk, dia keluar tanda ghufranak. Kemudian dia pergi masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian dia keluar, Allahumma inni as'aluka min fadli. Kemudian dia salat. Kesemua itu kita guna anggota apa? Anggota lisan, anggota lidah kita. Kemudian kita bercakap benda yang baik, kita memberikan nasihat, kita mengingatkan saudara mara kita. Itu semua termasuk dalam tujuan ataupun asal kepada maksud penciptaan lidah, kan? Kemudian dia kata apa? Dia sebut lagi, dia kata, fa idza sta'maltahu li ghairi ma khuliqa lak. Dan sekiranya kamu menggunakan lidah tersebut untuk sesuatu yang tidak disyariatkan ataupun tidak diciptakan ia untuknya bagi kamu, faqad kafarta bi ni'matillah, kamu telah jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, iaitu apa? Kufur. Ditulis tak di terjemahan tu? Maka apabila kamu menggunakan lidah kamu bukan pada tujuan ia diciptakan, sesungguhnya kamu telah kufur nikmat. Yang tu kita nak ulas sikit. Tuan-tuan, Allah Azza wa Jal sangat banyak dia bagi nikmat kat kita. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam surah Ibrahim ayat 34, Allah kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu bercadang ataupun sekiranya kamu nak menghitung nikmat Allah, ta'uddu, kamu nak kira
nak catat, nak halusi, nak tengok nikmat Allah, la tuhsu pasti kamu tidak akan boleh menghitungnya. Sangat banyak. Nikmat Allah sangat luas. Setiap tindak tanduk kita, gerak langkah kita, perbuatan kita, perkataan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semuanya merupakan nikmat Allah. Daripada pagi tadi tuan-tuan sehingga ke saat dan detik ini, cukup banyak Allah memberikan nikmat-nikmat ini secara percuma. Tidak ada suatu balasan, ganjaran, bayaran di atas apa yang telah Dia kurniakan kepada kita. Yang mana dengan nikmat, dengan kemudahan, dengan segala kelebihan, kudrah, kemampuan yang Allah berikan itu, kita boleh melakukan urusan kehidupan kita, dan kesemuanya itu memberikan kesenangan kepada kita. Segala apa yang kita miliki hari ini, kita pengakui bahawa ia daripada kurniaan Allah. Dan tak ada benda yang kita buat dalam hidup ni tuan-tuan jika Allah tak izin dia berlaku. Maka sebab itu kita diajar, kita dididik dan diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Tanam satu sifat dalam diri kita ini, syukur nikmat. Kita diajar. Cukup banyak dalil-dalil nas yang Nabi ajar supaya kita bersifat orang yang reti bersyukur. Saya nak sebut sikit bab itu secara umum. Kita nak ulas sebab dia sentuh berkaitan dengan kufur nikmat. Dan kita nak ambil peluang pada perkataan kufur nikmat yang disebut oleh Al-Ghazali rahimahullah. Tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebut dan selalu kita ulang, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah akan tambah. Dalam banyak hadis Nabi suruh kita syukur. Sesiapa yang tak bersyukur ketika sedikit, dia tak akan bersyukur ketika banyak. Man lam yashkurin nas, siapa yang tak reti berterima kasih kepada orang yang buat baik kepada dia, lam yashkurillah, dia tak reti atau dia tak akan tahu reti maksud bersyukur kepada Allah. Orang Islam adalah orang yang mengenang budi, orang yang reti bersyukur, orang yang faham untuk apa? Untuk berterima kasih. Selaras, selari dengan roh orang Melayu. Orang Melayu sangat kuat tentang budaya membalas budi. Kita sangat banyak peribahasa kan? Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Sangat banyak. Dan memang kita diajar macam itu. Sebab itu Nabi SAW ajak kita, apabila orang memberikan sesuatu kepada kita, sama ada pertolongan yang berbentuk kebendaan ataupun pertolongan dalam bentuk tenaga dan sebagainya, kita tak pernah lupa untuk diajar membalas. Bukan soal sama ada orang tu minta dibalas atau dia berharap dibalas. Kita memang diajak untuk balas. Walaupun orang yang buat itu dia tak mengharapkan balasan, dia tak minta dibalas,
Tetapi agama kita ajak supaya kita bersikap reti untuk membalas. Tahaddu, tahabbu. Nabi kata apa? Nabi kata bila orang bagi kamu sesuatu, hadiah ataupun pemberian, kamu hendaklah balas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, kamu balas. Dan sehingga kan Nabi mengajar ucapan apa? Jazakallah khair. Apabila ada orang buat sesuatu kebaikan kepada kamu, membuat sesuatu apa? Pertolongan kepada kamu, memberikan sesuatu khidmat kepada kamu, memberikan apa-apa yang memudahkan urusan kamu, hendaklah kamu mendoakan dia. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah membalas engkau di atas pertolongan ini dengan balasan yang khair. Apa makna khair? Dengan balasan yang baik. Habis sangat tak ada benda kita nak balas balik, kita balas dengan ucapan doa. Orang panggil kita mari makan, orang jamu kita makan, masak siakak bagi kita makan, steam pula tu. Kita buat apa? Nabi, orang panggil dia makan, kita baca hadis, dia buat apa? Dia panggil kawan tu, dia bagi hamba. Kan? Dia pergi rumah satu orang sahabat, jamu makan dia dengan Abu Bakar dengan Umar. Dia tengok semua kawan tu buat sendiri. Dia tanya, tak ada hamba ke? Khadam ke? Tak ada. Besok pergi rumah aku. Pergi-pergi, dia kata pilih, ambil. Nak ambil berapa orang? Salah seorang ni ambil lah. Dia balas. Tengok, kita kalau orang bagi kita main makan di rumah, esok lusa kita panggil dia pula. Hari ni kita tolong Abang Jamil, esok-esok Abang Jamil tolong pula. Macam tu lah. Dan habis sangat kalau kita tak ada tolong, kita buat apa? Nabi bila orang panggil dia pergi makan, dia makan, kemudian dia doa, Allahumma at'im man at'amana wa saqallah man saqana. Sangat besar doa ini. Doa apabila orang jamu kita makan. Allahumma at'im man at'amana. Wahai Tuhan, ya Allah, Engkau berilah makan kepada orang yang bagi kami makan. Wa saqallah, dan Allah akan bagi makan kepada siapa? Allah akan bagi minum kepada orang yang bagi kami minum. Sebab itu tuan-tuan, para ulama dahulu, ramai orang berebut untuk khidmat, balas jasa mereka, mengajar ilmu dan sebagainya, khidmat. Maknanya ada budi, ada budaya menghargai orang yang buat baik pada kita. Ini sifat manusia. Dan Islam mengajar kita untuk bersifat macam ni. Kerana lawan kepada syukur, kita diperintahkan untuk syukur. Lawan kepada syukur, kufur. Orang yang tak reti bersyukur ataupun tidak bersyukur, dia akan jatuh ke dalam lawan kepada syukur itu apa dia? Kufur. Dan salah satu, ni tuan-tuan baca ni, tuan-tuan pun ada kitab, Al-Ghazali sebut kufur nikmat tu apa dia? Ikut dia punya ta'rif. Tadi kita sebut kufur nikmat ni besar. Apa yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali daripada petikan kitab dia ni? Apa yang dia ta'rifkan kepada maksud kufur nikmat? Ada jawapan dia, ada dalam tu. Tuan-tuan tengok, sapu sikit, embus, kok nak keluar, dia kata apa? Kita tengok ta'rif Al-Ghazali. Kata Al-Imam Al-Ghazali, apabila kamu menggunakan lidah
bukan pada tujuan ia diciptakan. Sesungguhnya kamu telah kufur terhadap nikmat Allah. Maksud kufur nikmat apa? Ini kita punya definisi kita. Yang dikatakan kufur nikmat apabila seseorang itu menggunakan nikmatnya, tak kiralah whatever, masa, kesihatan, apa lagi nikmat? Ilmu, duit ringgit. Banyak nikmat ni cukup banyak. Apabila dia menggunakan nikmat-nikmat itu bukan pada tempatnya. So tuan-tuan dan saya, kita semua nak tahu sama ada kita ni bersyukur ataupun kufur, kita tengok apa penggunaan ataupun apa yang kita buat dengan nikmat tersebut. Satu, kita ambil dua nikmat yang paling besar. Nikmat sihat dengan apa dia? Yang Nabi kata, ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang paling banyak manusia kufur. Dua nikmat yang paling banyak manusia telah salah guna, telah kufur lah. Yang pertama as-sihhah, kesihatan. Yang kedua al-faragh, waktu, masa lapang. So saya tanya saya dan tanya tuan-tuan, hari ni buat apa? Yang pergi kerja, luluslah. Dia pergi kerja, manfaatlah. Yang lain, sembang muhung, sembang kosong, langut TV, bantai lena, angau tak ketahuan hala. Buat apa? Apatah lagi majoriti yang hadir kelas kita golongan bebas, golongan parti bebas. Sama ada pencen ke, tak pencen ke, tak ada buat apa. Tuan-tuan, dia kata saya ni tak ada buat apa, saya dah study dah malam ni nak mai bacalah sikit-sikit. Kemah. Pasal tu kadang-kadang bukan ustaz tak tahu muka surat berapa. Saja nak tengok buka ke tak. Setengah tu silap buat kita. Buka muka surat 89, dia pun 89, orang cakap bak lidah, dia bercakap bak kaki. Kitab mana kaki tu? Pakai sambak beg. Dulu duk kata kat anak-anak balik sekolah tahu beg tak tengok buku. Kena kat dia. Kenan dia panggil. Balik tak mengaji tak tahu zambang apa ada dalam tu. Tengok-tengok ceklat hok minggu lepas pun duk ada lagi. Tak cek. Kalutlah kita, tak tahu kalut dengan apa. Salah satu tuan-tuan ni saya nak sebut ni. Al-Imamul Ghazali kata salah satu tanda Tuhan tak berkat umur kita, Tuhan tak berkat masa kita, kita akan kalut buat benda yang tak bermanfaat. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan buat benda atau habis masa, orang lain pun habis, kita pun habis, tapi habis tak tahu ketahuan pala ekor, sesungguhnya itu tanda Tuhan tak berkat umur kita. Kerana dia habis pada benda-benda yang tak bermanfaat. Kan? Habis sangat tuan-tuan, tak tahu nak buat apa. Mai masjid awal ke, cuci ke, duduk di rumah basuh bilik air ke, tolong bini masak ke, kan, bersiang bawang ke, apa ke, ada manfaat, kan. Pencen-pencen ni tak ada buat apa, cuci bilik air, lipat baju ke, setrika baju ke, kan, buat sesuatu yang bermanfaat. Okey dah, Pak? So sekarang ni tuan-tuan,
Kita nak tahu kita syukur ataupun tidak. Para ulama menyatakan ada 3 tanda ataupun 3 rukun untuk kita syukur. Tuan-tuan semua nak mengaku sebagai orang yang bersyukur. Sekarang kita tengok sikit apa yang disebut oleh para ulama. 3 perkara yang mesti tuan-tuan buat sebagai tanda tuan-tuan bersyukur. Pasal kalau tuan-tuan tak buat 3 benda ni, tuan-tuan termasuk dalam orang yang kufur. Yang pertama, ar-ruknul awwal. Kata para ulama, rukun yang pertama sebagai tanda untuk kita bersyukur, nak mengelakkan diri kita jatuh ke dalam kekufuran nikmat, satu apa? Dan yang paling kita takut sekali, Quran kata ramai syukur ke ramai kufur? Wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan sangat sedikit. Quran kata wa qalilun. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Dan sangat sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang bersyukur. So tuan-tuan, kita nak masuk dalam yang sedikit itu. Satu sebagai tanda syukur apa dia? At-tahadduth biha zahir. Kita bercakap. Kita bercakap ataupun kita sebut nikmat yang Allah bagi. Nikmat yang Allah bagi kita sebut. Sebut dalam erti kata kita nak syukurlah berdasarkan kepada firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa yang Tuhan bagi dekat kamu, kamu kena cakap. Cakap ni dia ada 2. Satu cakap mulut. Dia kata alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi rezeki lebih tahun ni. Tengok. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi sihat tahun ni. Dia cakap lah, dia habang lah. Maknanya apa tu? Dia sebut nikmat yang dia ada. Kereta baru Haji, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi jadi padi tahun ni lebih sikit. Bolehlah beli kereta hak elok ni nak main masjid. Dia sebut. Dia cerita nikmat dia. Kan? Okey tak? Nak maknanya buat tuan-tuan boleh sebut dah nikmat. Alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah lah. Dia kata minggu lepas beli 2 mayam ke apa ke. Minggu ni alhamdulillah boleh beli 2 lagi. Yang tu tak tahu lah. Alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah lah ni dapat pula pergi haji. Itu semua nikmat. Cerita dalam maksud syukur. Kita don't judge. Jangan duk nilai. Biar pergi. Hukum zahir. Dia nak cerita kat kita tu riak ke apa ke, itu urusan dia dengan Tuhan. Dia cerita kita tumpang seronok. Pasal apa kita tumpang seronok? Dia yang boleh, bukan kita. Sebab Nabi kata, seseorang yang beriman, dia akan suka terhadap saudara dia seperti mana dia suka benda itu. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Tuan-tuan kalau tak boleh berasa ni, tak beriman. Tuan-tuan kena ada rasa apa? Ini takat sembang je boleh lah. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia kena suka apa yang saudara dia dapat, macam dia suka dia dapat. Tuan-tuan kena rasa lagu tu. Tuan-tuan kena rasa perasaan seronok tu, walaupun orang lain dapat, macam tuan-tuan dapat. Pasal apa tuan-tuan tumpang seronok? Kerana dia saudara kita. Dia dapat anak, kita yang tak dapat anak, kita tumpang seronok. Dia dapat rezeki lebih, dia kata alhamdulillah ustaz, saya dapat rezeki lebih. Bukan ustaz dapat, dia dapat. Alhamdulillah ustaz pun tumpang seronok. Sebab apa? Kalau dia dapat, adalah bahagian ustaz. Yang tu tak aci lah. Yang ni dia kena seronok, ikhlas. Boleh tak benda tu? Susah lah tuan-tuan. Hatta yuhibba li akhi.
Sehingga dia suka, dia seronok, dia tumpang seronok. Sampai orang kata hang seronok. Apa bukan hang boleh? Betul bukan aku tak boleh, tapi saudara aku boleh. Aku seronok. Pasal apa? Pasal kami orang Islam, satu iman, satu akidah. Alhamdulillah, tak boleh kat dia, boleh kat aku, tak boleh kat aku, boleh kat dia. Tak apa, boleh kat siapa pun. Janji kita tumpang seronok. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Ha? Kita cerita. Yang kedua, cerita dalam bentuk tindakan. Satu kita sebut, kita cerita mulut. Satu lagi kita tak cerita mulut, tapi kita tunjuk. Macam mana tuan-tuan nak cerita nikmat? Tuan-tuan buat dalam perbuatan lah. So sebab itu salah satu hadis yang kita baca apa? Allah suka melihat nikmatnya di apa? Di atas diri kamu. Maksudnya tuan-tuan, pakaian yang cantik, kenderaan yang hebat, rumah yang besar, apa semua ni tak mungkin kita dapat melainkan dengan kurniaan Tuhan. Jadi Tuhan suka apabila dia kurnia sesuatu pada kita, kita guna dan kita manfaatkan. Pasal itu bila dia suruh kita main masjid, dia kata khudhu zinatakum, ambillah pakaian kamu yang paling cantik, mari masjid. Dia nak tengok, dia suka tengok. Pasal itu zuhud yang sesat apabila suka pakai hak buruk. Lepas dia suka pakai hak buruk, dia pakai hak selekeh, dia pakai hak tak elok, lepas tu dia tenyeh apa? Yang ni zuhud. Siapa ajak dia kita pun tak tahu. Dia kata Nabi bukan pakai baju terkoyak, ada tampung-tampung, dia tak mampu. Hang mampu tak? Mampu tak? Ada duit tak? Ada. Nabi tak mampu, hang bukan ikut Nabi, hang kedekut. Beza tu, tak mampu dengan kedekut. Nabi dia tak mampu, dia tak ada, dia memang tak mampu. Dia tak ada duit. Pasal tu dia pakai apa yang dia mampu. Kita mampu. Bila kita mampu, kita nak pakai macam orang tak mampu. Betul tak? Tak betul. Kalau mampu, pakai cara orang mampu. Pasal tu Nabi, bila mai pakaian-pakaian yang cantik daripada Yaman, dia pakai ataupun tidak? Dia pakai. Dia pakai. Ini mai kita, pakai buruk, pakai lekeh, lepas tu ikut Nabi. Tengok serabai, belemuih, belengah. Pasal apa yang hang serabai, belengah, belemuih ni? Ikut Nabi. Ikut Nabi mana? Sehingga hatta takuna syamah. Dalam hadis, hendaklah kamu pakai sehingga nampak tanda megahnya orang Islam. Hatta takuna syamah, sehingga kamu rasa bangga. Kita pakai sesuai. Tapi janganlah sampai bergolok, bergadai, berhutang biar papa biar bergaya saya. Taklah pakai ikut kemampuan. Setengah orang dia buat teruk. Buat teruk ni kufur nikmat. Buat teruk. Pasal itu Nabi ada sahabat yang pakai hebat, kaya, apa semua. Nabi tak condemn. Bahkan orang mari tanya Nabi, Nabi kata okey. Tuhan suka. Tengok, tunjuk nikmat. Bukan tunjuk nak riak. Kita tunjuk syukur. Itu tanda syukur tu kita guna. Orang bagi kat kita kan, hadiah. Dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita guna. Orang beli jubah, bawa balik daripada mana-mana. Bagi baju ke, bagi kain ke. Pergi Vietnam ke, beli kain. Mai bagi kat kita. Dia suruh kita pakai. Lepas tu kita pun pakai. Dia seronok. Dia seronok. Dia tahu, oi, terima kasih lah orang pakai kain ku. Aku bagi. Dia seronok. Tuhan seronok. Maka salah satu tanda syukur nikmat, guna. Jangan duk buat selekeh, jangan duk buat teruk. Yang kedua, al-i'tiraf biha batinan. Yang kedua, hendaklah kita mengaku dalaman kita, maksudnya kita sedar, kita pandai hebat lagu mana pun, cerdik lagu mana pun, kita mengaku kata yang ni semua Tuhan yang bagi. Yang ni kena jaga juga. Jangan jadi Qarun. Dia kata apa? Dia kata ini semua daripada kepandaian aku. Sebab itu tuan-tuan, apabila para ulama bincang
tentang firman Allah, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui tentang nikmat Allah tetapi mereka mengingkarinya. Apa maksud mereka mengetahui? Ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui tentang nikmat Allah tetapi mereka mengingkarinya. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya, kata para ulama, huwa qaulur rajul, seperti satu orang berkata, hadza mali, ini adalah hartaku dan aku mewarisinya daripada ayahku. Maksudnya apa? Seseorang yang tidak menyandarkan kepandaian dan kekayaan dia balik kepada Allah. Jadi bila orang puji kita kaya, ataupun orang kata kita kaya, hebat, pandai ke apa, kita jawab apa? Hadza min fadli Rabbi. Kan Quran ajak kita, bila orang kata hang pandai lah, hang cerdik lah, hang kaya lah, hang hebat lah, sedap lah suara hang, pandai lah hang masak. Orang puji kita kan, sedap lah hang masak, lembut lah. Dah lah peri memang sedap lah, jual. Dia bagi peri memang sedap. Lepas tu dia kata, aku bagi teh, lepas ni aku nak jual. Oh, boleh hang nak jual abang. Hari. Kita jawab awak, tuan-tuan, bila orang kata apa-apa kat kita, kita jawab balik. Ini semua kurniaan Tuhan. Pasal apa kita kata kurniaan Tuhan? Pasal belungguk lagi orang boleh buat, tapi pasal apa tak jadi? Kadang-kadang kita pelik tau. Satu orang yang tak pernah pergi belajar memasak, bila dia memasak sedap. Satu orang pergi kursus sampai graduate, masak tak jadi. Hadza min fadli Rabbi. Ini satu kurniaan Tuhan. Semua yang kita buat ni orang lain buat sama aja. Kek tu, makanan tu, benda tu, tapi bila kita buat jadi. Meniaga macam tu juga, mengaji pun macam tu juga, mengajak pun macam tu juga benda yang sama ya, cerita. Tapi pasal apa kau ni cerita lain, kau ni cerita lain? Pasal apa? Hadza min fadli Rabbi. Bukan kerana dia pandai, tapi Tuhan yang jadikan benda tu. Bila kita sedar benda ni, baru kita syukur, baru kita tak ada sombong, baru kita tak ada dongak ke langit, baru kita tak sembang tinggi. Buat padi, dia kata sebelah padi dia jadi, sebelah padi aku tak jadi. Pandai hang buat. Pandai apa, aku pun tabuk lagu hang, putak lagu hang. Tuhan nak bagi hidup. Ini cakap orang syukur, cakap berlapik. Dia tahan ubun-ubun lembut kencing duk bercabang, aku buat padi dah. Oh, sembang tu. Sembang macam tak ada langit tu, tinggi. Tak mau kita macam tu. Kita balik, kita lipat, kita kembalikan kehebatan dan kelebihan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu kita tak ada masalah. Orang puji ke tak puji ke, orang puji alhamdulillah. Nabi kata pujian manusia ni apa dia? Bila orang puji kita, bukan kita minta puji, kalau orang puji, pandai cikgu, pandai tu imam, pandai. Nabi kata tilkal ajil busyra. Setiap pujian orang yang orang bagi, yang kita tak minta, adalah nikmat yang Tuhan segerakan. Puji orang salah tak? Tak. Nabi pun puji sahabat. Satu orang sahabat kan, dia meniaga, pandai. Nabi kata apa? Nabi bagi dekat dia 1 dinar, suruh beli kambing. 1 dinar, suruh beli kambing. Dia bawa balik 2 kambing dengan 1 dinar. Kambing pun dia bawa balik 1 ekor kambing dan dia bawa balik 1 dinar. Macam mana dia buat? Dia ambil 1 dinar, dia pergi beli 2 kambing. Lepas tu dia jual 1 ekor kambing, dia dapat balik 1 dinar. 100% untung. Cerdik dia. Nabi kata dekat dia, ambil 1 dinar ni, hampir beli seekor. Patutnya kalau dia ni betul, dia pergi beli, dia bawa balik seekor lah. Cukup lah, selesai misi. Itu maksud Nabi. Tapi tak, dia bawa balik kambing dan dia bawa balik duit tu. Nabi kata, hang ni kalau bagi ketui batu pun jadi mah pandai meniaga. Nabi puji. Maksudnya pujian ni satu nikmat. Orang nak puji kita, alhamdulillah. Tapi jangan minta dipuji. Jangan pula kita, macam mana? Komen sikit. Komen ni tuan-tuan dia berbayar. Bukan bayar. Okey? So kita nak balik pada poin tadi. Tuan-tuan senang saja. Sempadan al-farqa yang membezakan seseorang itu syukur ataupun kufur. Kufur yang tak kafir lah. Bukan semua kufur kafir. Nak tahu kawan tu syukur ataupun kufur, dia punya border dia, sempadan dia apa?
kita tengok macam mana dia guna benda tu. Apa sajalah. Kereta umpamanya. Kereta, nikmat, kurniaan Tuhan. Kita tengok dia guna api mana kereta tu. Kan? Sihat, dia buat apa? Pasal itu Tuhan tanya. Tuhan tanya, fi apa? Umrihi fima afna. Jismihi fima ablah. Umur buat apa? Kesihatan buat apa? Harta buat apa? Tuhan nak tanya buat apa? Buat apa tu menunjukkan dia syukur ataupun kufur. Masa buat apa? So Tuhan akan tanya buat apa? Tuan-tuan nak jawab tu berdasarkan sama ada tuan-tuan syukur ataupun kufur. Telefon kan? Telefon boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Boleh jadi syukur, boleh jadi kufur. Kenderaan pun sama, masa pun sama, umur pun sama. Maka semua benda ni di antara dua, kan? Di antara dua. Sebab itu kata para ulama, kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang kufur nikmat ini. Antaranya kita tengok sikit. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Ni Allah nak bagi kita sedar. Dah kita senang, ada masa sibuk tak apalah, ada masa baca Quran, ada masa main mengaji. Kan? Kita senang ni tuan-tuan. Satu soalan saya pun sering tanya dalam hidup saya. Kita sementara azan ni tuan-tuan fikir, ke mana kita nak bawa hidup ni? Soalan yang paling besar bila kita mangkit pagi, ke mana kita nak bawa hidup ni? Ke mana? Kita bagi laluan pada azan, saya kita jawab sikit soalan tersebut. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Tuan-tuan kita sambung sikit surah Az-Zariyat ayat 56 dan 58. Jawapan ke mana hidup ni kita nak bawa. Allah kata wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk mereka mengabdikan diri kepada aku. Ma uridu minhum min rizq. Quran sebut, Tuhan sebut, ma uridu minhum min rizq. Min rizq. Tuhan kata tidaklah aku mengharap, ma uridu minhum, tidaklah aku berhajat, aku meminta kepada mereka rizki. Aku tak aku apa yang aku bagi ni tidaklah aku mengharapkan balasan. Wa ma uridu ay yut'imuni. Quran kata, dan tidaklah aku mengharapkan mereka untuk memberi aku makan. Allah kata aku tidak berhajat kepada rezeki mereka dan aku tidak berhajat untuk mereka memberikan aku makan. Tuhan bagi tahu dia tak minta balasan daripada apa yang kita buat. Innallaha huwar razzaq zul quwwatil matin. Kerana sesungguhnya dialah yang maha memberi rezeki. Okey. Saat ni ada orang kata pula, dah Tuhan bagi nikmat kat kita ni, dia tak harap balasan, dia tak harap nikmat. Dia nak suruh kita sujud pada dia lah. Dia nak suruh kita semayang lah. Semayang kita pun dia tak berhajat. Ini benda yang kita nak kena faham ni. Kut satgi tuan-tuan buat timbal balik. Tuhan, sifat dia, ni sifat Tuhan, dia tak berhajat pada makhluk. Dia tak berhajat pada makhluk. Sama ada dari sudut rezeki, dari sudut ibadat, dia tak berhajat. Maksudnya apa? Dia tak bergantung kepada apa yang kita buat. Saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, kita semayang ni untuk siapa? Manfaat, kebaikan, akhirnya salat kita itu, amalan kita itu balik pada tuan-tuan dan saya. Bukan balik pada Tuhan. Dia berbeza dengan orang kafir. Orang kafir percaya Tuhan mereka kuat apabila ramai orang tunduk dan sujud.
Semakin ramai orang sembah Tuhan tu, semakin ramai orang buat ibadat pada Tuhan tu, semakin ramai orang berdoa pada Tuhan tu, semakin kuatlah kuasa dia. Dia berbeza dengan orang Islam. Tuhan bagi kita makan, lepas tu kita semayang. Semayang tu pun hakikatnya untuk kebaikan kita. Ini kebesaran Tuhan. Pasal itu kita kena sedar, kan? Bukan untuk Tuhan. Maksud bukan untuk Tuhan tu, Tuhan tidak terjejas kuasa dan kerajaan dia kalau kita tak sembahyang, maksudnya. Maka sebab itu ada beberapa soalan yang para ulama lontarkan sebagai muhasabah untuk kita. Ma mana'ataz zakah? Apa yang menghalang kamu mengeluarkan zakat apabila Tuhan yang mengurniakan harta? Apa yang menghalang kamu daripada melakukan ibadah apabila Tuhan yang mengurniakan sihat itu? Apa yang menghalang kamu untuk melakukan amal kebajikan apabila Tuhan yang mempermudahkan urusan hidup untuk kamu? Apa yang menghalang kamu daripada melakukan kebajikan apabila Tuhan yang menganugerahkan kedudukan dan kuasa itu? Tuhan tanya kita, apa masalah kamu? Sebab itu apabila kita baca apa yang berlaku kepada Qarun, seperti mana dalam surah Al-Qasas ayat 76, ini satu contoh yang sangat relevan dengan tajuk kufur nikmat. Inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun ni daripada kaum Nabi Musa. Sangat hebatlah Qarun ni, sehingga Quran cerita bila dia, Quran tak sebutlah banyak mana kata dia tu, tapi Quran sebut secara umum lah kata dia tu. Kunci untuk buka pintu harta tu, sama ada ulama bahas panjang, kinayah ke, kiasan ke, atau memang kunci sungguh. Kunci saja, kunci miftah nak buka peti gudang tu, kunci itu mesti ditanggung oleh beberapa orang untuk angkat. Tu kunci. Kunci tu bukan boleh pegang lagi tu, kena tanggung. Berapa puluh orang tanggung baru nak boleh pergi bawa. Kiasan kerta dia banyak ataupun memang kunci tu besar sungguh. Qarun. Pasal itu kita korek di Batu Bertangkuk pun Qarun, kita korek di mana pun, Kangak ke Kok Diang ke, kalau jumpa kata Qarun. Banyak sungguh sampai melimpah mai belah kita. Tu dia sakan Qarun. Quran kata apa? Wa atainahu minal kunus. Quran kata kami beri kat dia kunus. Kunus ni khazanah. Sangat banyak khazanah, sangat banyak. Quran kata ma inna mafatihah. Kunci-kunci tu latanu bil usbah ulil quwwah. Nak angkut, nak pegang kunci tu, kena diangkut, ditanggung, dipegang oleh satu kumpulan ulil quwwah. Ulil quwwah ni orang yang kuat. Bukan orang lekeh-lekeh. Kalau pegang orang lekeh-lekeh, patah tulang belakang. Sakan. Sakan. Kemudian tuan-tuan, masalah dia satu ya, bukan masalah harta banyak. Qala, Qarun kata. Kita jangan boh lah. Kadang-kadang kita tak kata mulut, tapi perangai tu kata macam tu lah. Aku nak bagi buat apa? Soalan kadang-kadang kita tanya, kan. Kita tak kata lagu Qarun ni, tapi dialog tu lebih kurang. Aku nak bagi buat apa? Bukan dia ada buat apa pun kat aku. Banyak benda menghalang kita atau menakutkan kita apabila kita sering terfikir, apa sebab kita nak tolong dia? Saya pergi makan, orang belanja, sebab saya mengajak tuan-tuan. Kalau saya lah tuan-tuan, saya tak mengajak, kita kata, aku nak pergi bayar buat apa? Aku nak tolong buat apa? Aku nak bagi buat apa? Aku teruk-teruk cari. Teruk-teruk cari tu sebiji macam Qarun.
sebiji macam Qarun. Apabila dia boleh kata, apa pasal aku nak pergi bagi dekat dia, aku yang cari, aku yang teruk-teruk, aku yang buat sorang-sorang, nak pergi duk kongsi dengan dia, nak pergi duk bagi saja-saja dekat dia. Inilah hak yang keluar daripada mulut Qarun. Pasal itu orang pelik. Saya nak buat contoh, saya lagi takut jadi riak ke apa lah. Orang pelik. Awak pergi bagi. Pasal apa pergi bagi? Fikir habis dah ke bagi? Bukan dia yang bagi, kita yang bagi, tapi dia tu main susah hati untuk kita. Fikir habis dah ke? Bagi dah ke? Pasal apa yang bagi? Berkira lu ke mana? Saja saya pun niat tak dah bawa mati bagi. Tak ada ke anak-anak nak bagi? Yang pergi bagi kat dia. Simpan pi lah, kan? Esok-esok lah bagi. Dia pula duk susah hati, duk pening kepala ni, duk kanser untuk kita. Kata aku habis lah aku nak ambil dia. Fikir habis lah bagi. Banyak tu. Nantilah dulu. Tenang dulu, nanti dulu istighfar, mayang dulu. Habis mayang dah. Memang nak bagi, memang mai ni nak bagi. Kalau kita pakat dengan dia bagi seorang sikit, lain lah. Ni kita saja, dia main hati. Ini Qarun. Jadi kita tahu bukan hak kita. Tuhan amanah untuk kita pegang. Kita bagi tu bukan untuk kita. Pasal tu Nabi kata, apa yang hak hangpa? Nabi tanya sahabat, apa yang betul-betul hak hangpa? Makan. Jadi tik. Baju. Jahanam. Malam mana nak boleh tahan baju? Rosak, lusuh. Nabi kata apa? Yang kekal. Apa yang kamu bagi? Sedekah. Pasal tu Qarun kata, innama utituhu ala ilmi indi. Sesungguhnya apa yang aku dapat ini bukanlah kurniaan Tuhan, tetapi di atas kepandaian dan usaha aku. Innama, dia kata apa? Utituhu ala ilmin indi. Ni semua di atas kepandaian dan di atas usaha aku. Maka apabila dia beriman di atas pahaman tu, pasal apa dia nak kongsi? Pasal apa dia nak bagi? Masalah dia apa? Dia tak mau bagi zakat. Pasal apa dia nak bagi? Dan yang kita nak bagi, pasal tu tuan-tuan, salah satu daripada benda yang kita, salah satu daripada larangan zakat ni apa? Apa dia tuan-tuan? Salah satu daripada larangan zakat ni apa? Tak boleh bagi dekat orang yang kita tanggung. Tuan-tuan, kalaulah Tuhan dia haruskan bagi zakat pada anak bini dan orang lain, tuan-tuan ingat tuan-tuan nak bagi kat siapa? Kalau boleh lah. Kalau Tuhan tak buat hukum tak boleh bagi dekat anak bini yang kita tanggung tu, kita tak bagi tu sabit tu ya. Kalau tak ada hak tu, saya ingat tak ada orang luar nak boleh terima. Tak ada. Dan kita pun selama ni duk berkira nak bayar tak bayar, nak berkira bayar tak tahu. Pergi tanya ustaz, boleh ke kalau nak bagi kat anak bini ni? Boleh ya, tak apa. Allah, saya ingat bayar penuh. Sebab yang beratnya pasal apa? Beratnya bukan satu amount tu. Amount kan banyak mana? Bukan banyak mana zakat. Zakat kan banyak mana tuan-tuan? Sedekah lebih daripada zakat. Yang masalahnya pasal kita nak pergi bagi ke orang. Itu masalahnya. Tiba-tiba boleh bagi ke anak bini. Pasal anak bini ni korang-korang pimai-pimai. Kita lah juga kan nak makan pun korang-korang kita. Maka sebab itu Tuhan, tengok Tuhan buat. Tuhan haramkan zakat diberi kepada anak isteri dan orang yang kita tanggung. Pasal itu bila ada orang tanya saya, macam mana ustaz nak boleh bagi tak dekat orang ni? Soalan pertama, tanggung dia tak? Siapa bagi makan minum dia? Kita ke?
Dia duduk dengan saya, tak boleh. Pergi cari orang yang tak ada kena-mengena, yang kita tak tanggung, pergi bagi. Mek kalau kita bayar gaji dia, dah ada gaji dia, lepas tu dia tu susah. Dia masuk dalam salah satu asnaf, boleh janji bukan kita tanggung, dia tanggung diri dia sendiri. Tapi kalau makan minum apa semua kita tanggung apa semua, kan? Dia punya perbelanjaan kita tanggung, kita pula pergi bagi zakat, zakat tu balik mai pada kita, tak boleh. Dia tak boleh pasal apa? Dia tak boleh bagi pada orang yang kita tanggung, kerana orang yang kita tanggung kita adalah wajib bagi dia nafkah. Dan kita sentiasa fikir apa? Dan kebanyakan orang bayar zakat bukan kerana dia nak bayar. Bukan kerana dia nak bayar sangat pun, tapi kerana apa? Kerana dia boleh lari cukai. Sentiasa manusia memikir apa untung dia di atas benda dia buat. Setengah-setengah mai kat Tok Imam. Saya tak apa, Tok Imam bagi saya buat 10,000 saya bagi. Awak tak apa, saya bagi kat Tok Imam bukan nak rugi apa, saya boleh tolak. Oh. Mana kalau tak boleh tolak? Kalau tak tolak Tok Imam saya orang lain. Kita sentiasa fikir apa untung kita boleh buat. Hatta kan kepada sedekah pun kita duk fikir aku nak boleh buah apa atas ni. Ni saya nak bagi kursi meja ni nak boleh apa? InsyaAllah kalau bagi kursi meja ni, tempat makan tu kita akan namakan sepenuh nama orang yang bagi kursi meja ni. Jadi bolehlah nama tak apalah, saya bagilah. Ada boleh dia bagi lah. Pasal tu kadang-kadang manusia apabila dia tak ada hakikat harta tu milik macam Qarun ni, dia akan fikir. Maka sebab itu saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, marilah sama-sama kita jaga daripada kufur nikmat. Apa yang Tuhan bagi guna, syukur tuan-tuan, guna pada tempatnya. Senang kan? Kalau duduk kereta bungkus bangkah, duduk tumpang orang, tak apalah tumpang orang kan, esok lusa dia tumpang kita pula. Dan kawan tu dia kata, lambat sikit lah perbaik kereta ni kan? Yang dia tu, yang tumpang tu pun bukan tak ada kereta, ada kereta juga, tapi dia basuh dia simpan, dia basuh dia simpan, dia basuh dia simpan. Dia kata yang hang duk bungkus bawah pos tu apa dia? Payuk ubak suara ke? Tak apa dia? Ada ni ikut batang-batang nyok nak tetak tulang korban. Tak kereta. Oh, hang ada kereta. Aku tak pernah kelih pasal hang duk tumpang aku. Kadang-kadang kita pun tak faham dia nak guna pergi mana. Kalau tuan-tuan pasal tu, kalau kita tak guna untuk jalan Allah, kita akan guna. Syekh Qutub rahimahullah, Jamal Abdul Nasir, gantung dia, mati di tali gantung. Dia tulis tafsir, dia kata keseluruhan Quran hanya sebut ada 2 jalan. Syekh Qutub kata hanya ada 2 jalan dalam hidup kita, sama ada jalan Tuhan ataupun jalan syaitan. Syekh Qutub sebut ada 2 jalan ya. Syekh Qutub kata sama ada jalan Tuhan ataupun jalan syaitan. Dia tafsir ayat apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak jalan syaitan. Kata Syekh Qutub, dalam hidup kita ada 2 jalan. Kalau kita tak guna ke jalan Tuhan, kita akan guna ke jalan syaitan. Tak ada jalan yang ketiga. Tu Syekh Qutub kata. Kalau tuan-tuan tak penat di jalan Tuhan, tuan-tuan akan penat juga tapi di jalan syaitan. Kalau tuan-tuan tak habis di jalan Tuhan, habis juga tapi habis di jalan syaitan. Dia ada 2 tu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita di atas jalan Tuhan, dan Allah Ta'ala akan panggil kita esok pun di atas jalan dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.